Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saudara dan saudari pengacara majlis, berbahagia Kakanda Tan Sri Badruddin, pengerusi tetap UMNO, yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Naib Presiden, yang berhormat yang berbahagia Datuk Seri Mahathir Khalid, yang berhormat Datuk Seri Khalid Nordin, yang berhormat Datuk Seri Nur Aini binti Ahmad, yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, Ketua Pemuda, yang berbahagia Datuk Hida Zarik Han, Ketua Puteri. Saya sebut dululah, Kang baru tepuk tangannya. Kang Latif pula tepuk tangan. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung, yang berbahagia Datuk Seri Utama Tengku Adnan, Bendahari Agung, yang berusaha, yang berbahagia Saudara Isam Jalil, Kota Penerangan yang belum ada Agung, rakan-rakan ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, Esko Wanita UMNO Malaysia, Esko Pemuda UMNO Malaysia, Esko Puteri UMNO Malaysia, ketua-ketua wanita negeri dan bahagian-bahagian, ketua-ketua pemuda negeri dan bahagian-bahagian, ketua puteri negeri dan bahagian-bahagian, rakan-rakan jemputan daripada Parti Komponen Barisan Nasional dan juga daripada Friends of BN, seterusnya para jemputan, datuk-datuk, datin-datin, saudara-saudari, para perwakilan yang saya hormati sekalian. Saya nak memulakan dengan serangkap pantun lah. Ya. Lama sudah tidak berkuda di batu hampa. Lama juga kita tak berjumpa. Saudara-saudari perwakilan, apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama melafazkan rasa syukur yang tulus dan mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan keberlangsungan pertemuan kita pada malam ini. Allah yang Maha mengatur segala-galanya, dan kepada Allah jualah kita memohon hidayahnya agar pertemuan kita pada malam ini menjadi perhimpunan yang meluahkan kebaikan, insya-Allah. Khususnya kepada agama Islam, tanah air tercinta dan orang-orang Melayu kita. Kepada semua perwakilan wanita, pemuda dan puteri, selamat datang dan selamat bersidang saya ucapkan. Saudara-saudari sekalian, sebelum saya terlupa, biarlah saya mengambil kesempatan ini bagi pihak parti untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua wanita, pemuda, puteri dan seluruh jentera parti yang telah bertungkus lumus semasa pilihan raya ke-15 tempoh hari. Alhamdulillah. Kita dah bekerja, kita dah berusaha, kita buat terbaik yang mungkin, tetapi Allah jua yang menyusun aturnya. Kita amat sedar bahawa kita sedang berhimpun dalam suatu malam, dalam pertemuan yang sangat luar biasa. Malam dan pertemuan yang bukan mudah bagi kita semua, apatah lagi di barisan pimpinan tertinggi. Malam yang kami harus tampil menjeraskan setiap pendirian dan ketetapan yang telah diambil semenjak beberapa minggu yang lalu
Ya, setelah kita terjerumus teruk dengan prestasi pilihan raya yang sangat mengecewakan. Menjelaskan dengan seikhlasnya mengapa keputusan dan pendirian kami adalah sedemikian. Kerana yang pasti semua ahli UMNO memerlukan jawapan dan penjelasan yang tuntas. Malam ini kita mesti berdepan dengan hakikat yang sangat pahit bahawa UMNO hampir tenggelam dan karam di badai taufan yang menggerunkan. Kita tewas dengan kekalahan yang amat menginsafkan. Kekalahan yang membuka mata kita, menggegar minda kita dan merenyuk sanubari kita semua. Pilihan raya umum baru-baru ini adalah titik hitam yang akan selama-lamanya menghantui UMNO. Ia tidak mungkin kita lupakan selagi hayat di kandung badan. Kita semua terpukul dengan hebat dengan penolakan secara besar-besaran oleh orang Melayu terhadap UMNO. Pertama, mengapa kita berbuat demikian keputusan untuk menyertai kerajaan perpaduan? Apakah natijah dan kesannya untuk kebolehlansungan UMNO di masa depan? Dan malam ini juga saya akan bagikan kedua bagaimana semua ini akan menentukan masa depan UMNO dan bagaimana kita akan mengurus arah baru parti ini. Apakah iltizam kita untuk merawat, memulih dan membangunkan semula UMNO pada masa depan. Saudara-saudari yang saya hormatikan sekalian, semenjak beberapa tahun yang lalu, saya telah pun berkali-kali menegaskan bahawa politik Malaysia tidak terkecuali daripada tempias the wave of disruption yang melanda dunia. Landscape politik kita turut severely disrupted. Namun tiada yang ramai yang mengambil serius pemerhatian ini. Pandangan saya ialah politik tanah air ini telah memasuki satu era baru yang sangat sukar diramal, sangat sukar untuk diurus dan semakin kompleks untuk difahami. Semuanya kerana dampak ledakan teknologi maklumat dan komunikasi yang luar biasa. Setiap maklumat berada di hujung jari konstituen kita. Kini ruang maya menjadi lubuk, menyebar luas agenda dan fahaman yang pelbagai. Akses kepada maklumat tanpa sempadan tentang perkembangan semasa dan pembaharuan di seluruh pelosok dunia telah mempengaruhi corak pemikiran dan sikap individu, khususnya generasi muda dan pertengahan. Tambahan pula, saudara sekalian, masyarakat kita semakin maju dan terpelajar dengan jurang generasi yang sangat meluas dan ketara dari segi pemikiran, nilai dan sikap. Meneliti tren pengundian sejak 3 pilihan raya umum lepas, saya boleh menyimpulkan bahawa UMNO sudah mengalami kesusutan sokongan semenjak pilihan raya ke-12 lagi. Dan ia semakin merosot dari PRU ke PRU. Akhirnya, mimpi ngeri melihat UMNO kalah benar-benar terjadi. Kita benar-benar dipukul dengan hebat dan memalukan dalam pilihan raya ke-15 lepas. Terus terang saya cakapkan di sini, saudara sekalian. Saya nyatakan bahawa saya sememangnya menjangkakan bahawa PRU ke-15 ini adalah sukar. Tetapi tidaklah saya sangka sama sekali bahawa ia akan menjadi separah dan seteruk ini. Bukan sahaja bacaan parti tersasar, bahkan analisis pelbagai kajian oleh pelbagai entiti bebas jauh meleset. Segala analisis pilihan raya yang kita dapati daripada sumber dalaman, daripada polling agency, menunjukkan bahawa kita akan menghadapi saingan sengit. Betul. Saudara saya sekalian, biar saya cakap macam mana ini jadi terjadi. Yang paling penting sekali itu, iaitu cognitive war.
Cognitive war yang dilancarkan oleh lawan kita secara konsisten menggunakan ruang maya sebagai lubuk untuk menanam sentimen jahat terhadap UMNO. Bahawa UMNO itu rasuah, UMNO itu kotor, UMNO itu gila kuasa dan segala kata nista yang menjengkelkan. Tidak cukup dengan itu, mereka melabelkan pemimpin-pemimpin kita sebagai kleptokrat, tidak bermoral dan segala macam lagi. Tohmahan lain yang mampu mencemarkan pemimpin-pemimpin kita. Semuanya disampaikan dalam pelbagai bentuk grafik, video dan banyak lagi naratif lain. Dipancar dan disebar luaskan melalui platform TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp dan juga Twitter. Di ambang pilihan raya, strategi cognitive war ini telah mereka giatkan berlipat kali ganda. Kita diserang hebat oleh cyber trooper dari pelbagai arah. Motif mereka adalah untuk mempengaruhi pemikiran dan mengubah keyakinan masyarakat, terutama orang Melayu, bahawa UMNO tidak layak menjadi wakil mereka. Itu yang mereka buat. Tanam dalam otak semua orang. Ya. Sehari demi sehari, ia menjadi kepercayaan dan keyakinan rakyat bahawa UMNO itu sinonim dengan segala kecurangan dalam politik. Inilah yang Perikatan Nasional lakukan dengan amat berkesan sekali. Mempengaruhi golongan muda dan pengguna media sosial seperti TikTok dan Instagram dengan melancarkan perang secara besar-besaran dengan konten yang amat toksik untuk mengajak orang Melayu membenci serta meninggalkan UMNO. Dan mereka berbelanja beratus juta untuk mereka menguasai ini. Ternyata strategi perang kognitif yang mereka itu sangat berjaya. Tsunami Melayu melanda utara dan pantai timur Semenanjung dengan pengundi Melayu berduyun-duyun menolak UMNO. Kita tewas, saudara sekalian. Kita tewas tanpa memenangi satu kerusi pun di Parlimen di Kelantan, di Terengganu dan juga di Perlis. Kita turut gagal mempertahankan semua kerusi Parlimen di Kedah. Termasuklah kerusi yang saya sifatkan sebagai selamat, iaitu di Padang Terap. Di Perak, kita tewas dengan dahsyat. Dan demikianlah impak perang kognitif yang mereka lakukan terhadap kita. Yang paling menyedihkan kita jauh ketinggalan dalam manfaat tren politik digital ini. Di saat pihak lawan giat berkempen dan membaham kita di media sosial kita gagal mempertahankan diri untuk menolak segala tuduhan fitnah dan kenyataan palsu yang dilemparkan. Kita juga gagal membentuk karisma dan pengaruh yang kuat di ruang maya. Kita tewas kerana kita gagal beradaptasi dengan kepentingan menggunakan teknologi dan mahadata ataupun big data dalam rancangan pilihan raya kita. Saudara-saudari para perwakilan yang saya hormati sekalian, perkara penting yang ingin saya kupas pada malam ini ialah kenapa kita memilih untuk menyertai kerajaan perpaduan. Yang dah sudah-sudahlah. Ya. Kalau nak kata pasal kalah kan macam-macam cerita. Semua ada alasan, itu dan ini semua alasan. Tetapi alhamdulillah lah, kami di Negeri Sembilan kita menang. 5 telak calon UMNO, 5-5 menang. Tahniahlah saya ucapkan kepada Negeri Sembilan. Apa yang saya nak katakan inilah, apakah jajaran baru ini politik Malaysia? Adakah ini formula untuk masa depan yang mesti UMNO terokai? Ataupun kan apakah justifikasi kita untuk menyertai kerajaan ini? Dan adakah ia akan menguntungkan kita dalam masa panjang? Atau sebaliknya akan menjerumuskan UMNO ke kancah kelemahan yang semakin ketara? Sebelum saya menjawab semua itu, kita harus menerima kenyataan saudara sekalian. Kita kalah. Kita kalah. Kita tidak menang. BN hanya menang 30 kerusi Parlimen di Malaysia. UMNO hanya menguasai 26 kerusi daripada 200
22 kerusi di parlimen. Lebih sikit 10% lah. Pastinya dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara sekalian, kita tidak punya sekelumit hak pun untuk meminta, mendesak dan mengharapkan apa jua habuan dalam rundingan membentuk kerajaan. Parti lain yang menang dengan jumlah yang jauh lebih daripada kita. Maka kita dari permulaan lagi kita sedar bahawa kita hanyalah a small block sahaja. Namun tanpa sokongan kita pula, PH dan PN tidak boleh membentuk kerajaan. Sebenarnya kita berada dalam kedudukan yang sangat tersepit. Sekali imbas, situasi ini boleh dilihat seperti di luar mati emak, ditelan mati bapa. Walaupun sebenarnya kita mempunyai peranan yang amat signifikan dan unik dalam situasi ini. Di sebalik kekalahan, kita mempunyai jumlah kerusi yang sangat diperlukan oleh kedua-dua pihak untuk membentuk kerajaan. Maka saya pun dengan tegas telah mengusulkan dalam Facebook saya agar PN dan PH membentuk kerajaan perpaduan, dan jika diperlukan bantuan UMNO, maka kita sentiasa bersedia untuk berunding, tetapi dengan keikhlasan dan ketulusan. Apalagi bila itu jugalah hasrat dan seruan daripada pihak Istana Negara agar semua bersepakat menubuhkan kerajaan perpaduan. Tetapi malangnya PN menolak mentah-mentah. Mereka berkeras untuk tidak bekerjasama dengan PH dalam apa jua cara sekalipun, sekaligus menolak saranan untuk membentuk kerajaan perpaduan yang disarankan oleh Istana Negara. Maka UMNO waktu itu merasakan bertanggungjawab untuk tampil dan menjadi penyelesai kepada usaha membentuk kerajaan perpaduan tersebut. UMNO yang sekian lama memperjuangkan perpaduan Melayu dan nasional tidak boleh berpeluk tubuh dan membiarkan masa depan Malaysia menjadi secondary. 5 hari negara tidak berkerajaan. 5 hari. Daripada RM4.50 pada kita itu jatuh sehingga RM4.75. Capital flight lari daripada negara kita kerana keadaan yang tidak menentu pada ketika itu. Maka membawa Malaysia keluar daripada kemelut pasar PRU adalah misi utama pada ketika itu. Tugas utama kita mengeluarkan Malaysia daripada kemelut pasar PRU 15. Terlalu banyak isu yang mencengkam rakyat saban hari. Dan kita tidak boleh membiarkan drama politik ini berlarutan sehingga menjejaskan kualiti hidup rakyat. Dah 4 tahun lebih rakyat menderita, negara kelang kabut. Kita perlu satu kerajaan yang kuat dan stabil selepas pilihan raya ke-15. UMNO harus melakukan tugas patriotiknya untuk negara ini. Memastikan bahawa kerajaan dapat dibentuk dengan bantuan UMNO walaupun kita tewas. Kerana kedudukan negara yang genting pada saat itulah, maka UMNO memeterai persefahaman dengan PH, JRS dan GPS untuk bekerjasama mentadbir negara ini. Sebabnya adalah nombor 1, kepimpinan berpandangan bahawa penyertaan UMNO dalam kerajaan perpaduan adalah jalan terbaik kerana ia memberikan UMNO peranan yang unik dan strategik dalam kerajaan. Saya faham ramai yang akan mempersoalkan mengapa kita memilih untuk bekerjasama dengan PH. Pokoknya saudara-saudara sekalian, UMNO tidak menyertai PH ataupun membelakangkan PN. Kita memilih untuk mengutamakan negara kita Malaysia pada ketika itu. Negara kita Malaysia memerlukan kerajaan yang mantap dan perlu diurus dengan baik. UMNO hanya menyertai kerajaan perpaduan yang diusulkan oleh Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Agong. Jadi tiada isu dalam kerjasama UMNO dengan sesiapa pun. UMNO tidak menyertai gabungan mana-mana. Kita menyertai kerajaan, menubuhkan kerajaan. Kita tidak berada dalam gabungan PH ataupun mana-mana. Apalagi bila PN telah sedari awal lagi tidak mahu bekerjasama.
dalam membentukkan kerajaan perpaduan, maka UMNO berada dalam kedudukan yang amat strategik untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam pembentukan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Kita berada dalam kedudukan yang sesuai dengan kepentingan UMNO. Nombor dua, kita perlu mengembalikan semula Malaysia ke jalan sederhana. Ya. Malaysia mesti kembali kepada ke jalan sederhana. Melihat betapa isu perkauman, agama menjadi modal kempen politik tertentu sehingga ke tahap yang ekstrim. Malaysia mesti kembali kepada centrism. Kita mesti kembali ke jalan tengah. Dan itulah UMNO selama ini. Kita tidak boleh membiarkan masa depan Malaysia dicorakkan oleh the rightists maupun the leftists. DNA Malaysia adalah kesederhanaan. Keanggotaan jemaah menteri pula mestilah menggambarkan sifat kemajmukan negara Malaysia. Taktik melantik seorang dua wakil Cina dan India dan beberapa wakil dari Sabah dan Sarawak dalam jemaah menteri bukan caranya. Kita perlukan a genuinely Malaysian cabinet dengan aspirasi demi Malaysia. Keputusan menyertai kerajaan perpaduan bukan sahaja saudara sekalian sangat penting untuk UMNO, tetapi juga sangat penting untuk masa depan negara Malaysia yang kita cintai ini. Kita memilih mengutamakan kerajaan dengan perwakilan daripada berbagai parti yang dipilih secara demokratik. Ini strategik kepada masa depan UMNO kerana ia memberikan kita suara dalam kerajaan baru ini. Ketiga, UMNO sangat menyedari bahawa menjadi pembangkang bukanlah perkara yang mudah. Tak mudah jadi pembangkang, saudara sekalian. 22 bulan jadi pembangkang, banyak yang turun susut badan sampai 30 kilo. Dengan pengalaman terbatas sebagai pembangkang, UMNO mungkin akan terus melemah jika berada di luar kerajaan. Dengan kewujudan PN pula yang berhasrat untuk mengkuburkan UMNO dari sokongan orang Melayu, kita akan memerlukan jalan dan pengalaman kerajaan untuk terus memperkokohkan sokongan untuk parti kita. Maka ia memberi kita kemudahan untuk terus memenuhi keperluan penyokong kita dan masyarakat Melayu seluruh negara. Seperkara lagi, saya nak sebutkan kenapa kita menyertai kerajaan perpaduan adalah kerana kita punya pengalaman bekerja dengan PN dalam kerajaan sebelum ini. Kita mendapati, seperti disebut oleh Datuk Seri Presiden petang tadi, kita mendapati adalah sangat suka bekerjasama dengan parti yang kewujudan dan perjuangannya adalah untuk menghapuskan UMNO untuk selama-lamanya. Ya. Begitu juga pengalaman kita bekerja dengan PAS. Mereka tidak pernah setia dan ikhlas. Tanpa segan, tanpa silu, mereka berselingkuh dengan semua parti, terutamanya si janda UMNO. Ya. Minta maaflah saya cakap. Ya. Berselingkuh dengan janda UMNO. Ya. Itu yang mereka buat. Jangan Allah, betul tu. Lihat saja rekod mereka dengan DAP dan PKR. Akhirnya semua membawa haluan masing-masing. Dengan pengalaman bekerja secara marriage of convenience ini, semenjak langkah Sheraton, UMNO merasakan bahawa kita memerlukan satu yang lebih lestari dan konkret. Jadi bila Istana Negara mengusulkan penubuhan kerajaan perpaduan kepada UMNO, inilah sebenarnya solusi yang paling ampuh untuk kita pada ketika itu. Bukan sahaja ia dapat memberikan ketembusan kepada kebuntuan politik pada ketika itu, tetapi juga memberikan peluang untuk kita UMNO menyumbang secara bermakna. Kita juga merasakan bahawa telah tiba masanya untuk kita tidak terbelenggu lagi. Ya, tidak terbelenggu dengan ideologi parti tertentu dalam saat paling kritikal untuk negara kita Malaysia. Yang penting kepada kita ialah memberi fokus kepada governing. Keutamaan UMNO ialah kestabilan politik Malaysia dan bukan ideologi politik rakan kerjasama kita dalam kerajaan perpaduan. Kita
nak jadi sebagai governing kerajaan yang berfungsi. Ya. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, persoalan seterusnya ialah bersama-sama dengan DAP di sebalik pendirian UMNO sebelum ini, pendirian politik mestilah diasaskan kepada realiti politik. Ia mesti disesuaikan dengan keperluan dan kedinamikan semasa. Ya. Kita memang kenal pendirian mereka. Mereka juga faham pendirian kita. Mereka tidak bermuka-muka dan berpura-pura setia kawan macam kawan kita dulu. Ya. Mereka tak berpura-pura. Senang kita tentukan pendirian mereka. Kita pula tak perlu pula berpura-pura. Ya. Jadi kita duduk dalam keadaan tak akan berpura-pura. Ya. Kita buat hal kita, mereka buat kita, tapi yang penting we must manage this government of Malaysia untuk rakyat Malaysia yang kita cintai, saudara sekalian. Ya. Kita tahu siapa DAP, kita tahu siapa PKR dan amanah. Maka kita membuat keputusan berdasarkan pilihan paling sesuai untuk membolehkan kita mengurus perbezaan pada ketika itu. Tetapi jika kita dengan PN, kita hanyalah pemain ketiga yang berkongsi kepentingan demografi yang sama. Ini akan menyukarkan UMNO untuk mengurus segala perbezaan masa akan datang. Bayangkan, daripada 120 kerusi kita tanding, 74 kerusi kita kalah kepada PN. Bayangkan pilihan gaya ke negeri yang akan datang ini. Macam mana kalau kita bersama dengan mereka? Ya? Di Kedah kita kalah semua dengan mereka. Di Kelantan, di Perlis kita kalah semua dengan mereka. Di Terengganu kita kalah dengan mereka. Apakah kita terus menerus mahu duduk bersekongkol dengan orang yang akan menikam kita sentiasa apabila duduk bersama? Ya? Yang pasti pilihan kita untuk bekerjasama adalah untuk menjadikan UMNO parti yang akan mewakili kepentingan Melayu terbesar dalam kerajaan sedia ada hari ini. Kita menjadi parti yang terbesar. Ya? Ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat UMNO lakukan jika kita menyertai kerajaan pimpinan PN. Kerana UMNO berada dalam kedudukan ketiga sebagai kuasa politik Melayu dalam perikatan yang sedemikian. Lalu bagaimana semua ini akan menguntungkan UMNO dalam jangka masa panjang? Biar saya jelaskan dengan tegas sekali lagi. Bahawa kita tidak menyertai PH. Kita membentuk kerajaan perpaduan. Dan bekerjasama mengurus negara bersama PH, GPS dan GRS. Ini mesti jelas dan difahami. Pada masa ini, UMNO adalah rakan sekutu dalam kerajaan perpaduan, bukan parti komponen kepada PH. Biar saya tegaskan juga di sini, bahawa selama berpuluh tahun kita bertentangan dengan DAP, semua orang tahu. Tetapi adakah dengan pendirian sedemikian, berpuluh tahun kita bertentangan, orang Melayu berduyun-duyun datang dan menjadikan kita semakin kuat? Dan menjadikan semakin berpengaruh dan berpindah sedemikian? Keputusan beberapa pilihan gaya umum yang lepas jelas menampakkan bahawa di sebalik cemohan dan tentangan kita kepada DAP, sokongan orang Melayu tak meningkat, malah merosot. Kerana faktor yang mendorong orang Melayu menyokong ataupun menolak kita ternyata bukan pendirian kita terhadap DAP. Sebaliknya ia bergantung kepada kemampuan kita UMNO meyakinkan orang Melayu bahawa kepentingan bangsa dapat diperjuangkan dengan lebih baik dengan UMNO. Termasuklah kerajaan yang kita pimpin itu bebas telus daripada rasuah dan tidak ada penyalahgunaan kuasa. Yang menjadi kayu ukur sokongan orang Melayu ialah integriti, takbir urus, kompetensi dan juga prestasi kita. Bukan kerana kita semata-mata menentang ideologi parti itu dan parti ini. Kedua, sokongan masyarakat bukan Melayu merosot dengan amat drastik semenjak beberapa pilihan raya umum yang lepas. Sehingga dalam keadaan tertentu, kita tewas kerana tidak mampu mendapat walaupun 5% sokongan daripada mereka. Telah lama kita abaikan undi golongan bukan Melayu ini. Jadi kita mesti menerokai strategi lautan biru
jika kita nak berkelangsungan. Kehilangan undi Melayu dan tiadanya undi bukan Melayu adalah resepi kematian UMNO. Saya ulangi lagi. Ya? Kehilangan undi Melayu dan tiadanya undi bukan Melayu adalah resepi kematian kepada UMNO. Maka UMNO mesti menerokai potensi politik yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Dengan pendirian UMNO yang kita ambil sekarang dalam menyokong penubuhan kerajaan perpaduan, mungkin akan membuka ruang untuk masyarakat bukan Melayu membina semula keyakinan kepada UMNO bahawa UMNO adalah suatu parti yang rasional, yang mengutamakan rakyat, yang mengutamakan perpaduan dan kepentingan nasional. Ketiga, landscape politik negara adalah sangat fluid, sangat cair, tuan-tuan puan-puan, fluid, anjal. Era sekarang ini adalah era mana yang telah menyaksikan bahawa ikatan kerjasama politik yang formal dan terikat dengan pendaftaran formal tidak lagi relevan. Sekarang ini adalah era persepahaman politik yang loose dan fleksibel. Tiada lagi parti dengan super majority seperti sebelum ini. Era BN dengan 14 parti diikat dengan rapat, dengan rapi, dengan pelbagai tolak ansur, dengan pelbagai memenangi setiap pilihan raya dengan majoriti besar nyata telah pun berlalu. Sekarang adalah zaman decollation of the misfits, tetapi berfungsi dengan baik kerana keperluan mengurus negara, mengatasi keperluan hawa nafsu politik demi kuasa semata-mata. Jadi, kita mesti menyediakan diri kita untuk bekerja dengan sesiapa sahaja. Pendekatan biduk lalu kiambang bertaut mesti diambil demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Saya juga menegaskan bahawa kita tidak menyokong kerajaan perpaduan ini secara membuta tuli. Kita merundinginya dengan secermat yang mungkin, saudara sekalian. Kita merangka perjanjian persepahaman ini. Kita nyatakan dengan jelas bahawa perkara-perkara fundamental seperti kedudukan orang Melayu, bumi putera, bahasa Melayu, agama Islam, raja-raja Melayu, seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan negara serta perkara yang menjadi asas kemajmukan kita mesti dihormati dan juga dipelihara. Itu rundingan kita yang paling penting sekali. Semuanya jelas dalam perjanjian dan persepahaman yang telah kita tanda tangani. Jadi tidak timbul soal kita berkompromi. Tidak timbul soal kita berkompromi dalam perkara-perkara paling fundamental dalam perjuangan dan ideologi kita. Semuanya kita uruskan dengan kemas, tersurat dalam perjanjian dan dipersetujui dengan semangat yang sangat muhibah. Saudara-saudari perwakilan yang saya hormati sekalian, bagaimanakah masa depan UMNO dalam segala perkembangan mutakhir ini? Sejujurnya saya pun tak ada jawapannya. Semuanya adalah very subjektif. Very subjektif. Saya kata politik Malaysia dah very fluid. Pada saya, yang paling utama ialah kita mesti punyai iltizam untuk merawat, memulih dan membangunkan semula UMNO. Kita sama-sama buat. Saya mau lihat kita semua tahu misi kita hanya satu. Iaitu kita harus memimpin UMNO sebaiknya agar ia kembali semula diyakini oleh rakyat. InsyaAllah dengan pendekatan yang terangkum dan profesional, mulai saat ini kita semua mesti memberikan seluruh jiwa raga untuk kerja-kerja merawat, memulih dan membangunkan semula UMNO sebagai gerakan politik dan amal bakti. Malam ini, saudara sekalian, malam ini saya menyeru agar kita membangunkan iltizam bersama. Ya, untuk kepulihan UMNO. Kita tanam sebuah azam baru untuk UMNO. Azam untuk mengembalikan semula UMNO menjadi parti paling bersih, berwibawa, berkesan dalam mewakili kepentingan Melayu dan Islam di negara ini. Ya. Namun, azam yang menebal dan menggunung mesti disandarkan kepada kecekalan untuk melaksanakannya. Beberapa perkara penting mesti kita lakukan. Nombor satu, UMNO
Yang susut memerlukan dukungan semua. UMNO pada saat ini berada pada kedudukan paling susut dan kritikal dalam perjalanannya yang panjang. Maka tugas dan amanah kita pada kali ini amat berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Nombor dua, mengembalikan UMNO kepada kedudukan terbaik mengambil masa yang panjang. Sejujurnya tiada rumus yang mudah dan tepat yang boleh diambil daripada laci pejabat untuk terus digunakan. Ia mesti kita fikirkan bersama dengan fokus dan pendekatan lebih terbaik. Lebih lagi dalam dinamik politik Malaysia dan global yang sangat deras perubahannya. Justru saya mintalah semua ahli UMNO, rakan-rakan semua, bersedialah melalui jalan yang sukar dan berliku ini. Dengan kental, dengan sabar, seperti yang pernah dipamerkan oleh pendiri UMNO terdahulu. Mereka merintis jalan, menubuhkan UMNO tanpa punyai apa-apa, sehingga UMNO menjadi parti yang memerintah selama 6 dekad. Kita akan menempuh jalan yang berliku, saudara sekalian, bersimpang siur dan mendaki. Akan ada menemui jalan buntu dan persimpangan yang sukar. Tetapi kami akan berikan kepimpinan yang terbaik dalam kudrat dan kemampuan yang kita ada. Agar biar apapun yang menanti di depan, kita akan tempuh dan lalui bersama dengan penuh tanggungjawab. Cumanya, janganlah sesekali mengharapkan kerjayaan yang pantas. Jika kita harus menempuh gelora yang luar biasa dan denai yang beronak, maka tempuhlah. Tetapi yakinlah, sabar dan tabah itu jodohnya bahagia. Ketiga, di dalam membangunkan semula UMNO sebagai parti yang berwibawa dan diyakini, kita mesti mencari pendekatan yang luar biasa. Meneroka samudera luas, mencari pelbagai potensi yang tidak pernah terjangkau dan terfikir oleh kita. Kita mesti lakukan perkara di luar kelaziman. Bukan luar lazim lain-lain lah ya. UMNO memerlukan kecerdasan yang baru. Bukan naratif dan slogan kosong. Bukan sekadar meraih kepercayaan, tetapi menterjemahkan pertanggungjawaban. Bekerja keras sekeras-kerasnya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Kurangkan politik, memperbanyakkan berfikir, meredakan perselisihan, mengembalikan kesatuan. Oleh yang demikian, jangan risau, jangan gundah, jangan gulana, jangan terkejut jika ada ikhtiar yang akan parti umumkan sangat asing dan di luar daripada kebiasaan kita. Ingatlah, orang Melayu boleh hidup tanpa UMNO. Tetapi orang Melayu tidak boleh berkehidupan tanpa Islam, tanpa ilmu, tanpa kemajuan. Dulu kita memerintah, kebitaraan kita sesuai dengan latar masa pada ketika itu. Sekarang kita tidak menguasai kerajaan, maka sikap pemikiran dan kecerdasan kita juga harus disesuaikan untuk memanfaatkan peranan baru UMNO. Keempat, apa jua akan kepimpinan laksanakan, kami akan mengambil pandangan jauh dan saranan daripada pelbagai pihak. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya, ke mana hala tuju UMNO selepas ini? Jawab saya macam inilah. Ya. Misi membangunkan UMNO ini tanggungjawab kolektif kita bersama. Ya. Ibarat sakit kita sama mengadus, ibarat luka kita sama merasa sakit. Ya. Lalu apa jua jenis visi, parti, misi dan jalan ke hadapan yang kita pilih, ia mestilah jalan yang direstui dan diyakini oleh kepimpinan UMNO, ahlinya dan orang Melayu. Tetapi kerana kedudukan UMNO waktu ini, maka sewajarnya saya cadangkan iltizam kolektif kita untuk UMNO. Nombor satu, iltizam kita adalah UMNO akan menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan dengan jalan berperlembagaan, memimpin secara tulus dan mengurus negara dengan sangat bertanggungjawab. UMNO mesti melupakan nafsu kita untuk berkuasa dengan sebesar-besar kekuasaan. UMNO hanya ada satu saja pilihan,
iaitu membangunkan semula keyakinan Melayu terhadapnya dan menjadi wadah gerakan politik, amal dan bakti untuk bangsa Melayu. Kerana itu, UMNO menyertai kerajaan dengan tulus mengikuti lunas-lunas perlembagaan. Iltizam UMNO ialah untuk menyuburkan demokrasi untuk Malaysia dengan mengokohkan sistem kerajaan yang inklusif dan politik yang berprinsip. Rakyat Malaysia telah memilih. The people of Malaysia have chosen. Kedua, kita beriltizam untuk membangunkan wibawa UMNO sebagai parti dalam kerajaan yang kompeten, berprestasi dan juga disegani. UMNO akan berperanan dalam kerajaan dalam memperjuangkan dasar yang lebih baik, idea yang lebih bernas, amalan yang lebih telus dan pemikiran yang lebih besar dan pragmatik. Walaupun UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan, UMNO akan menjadi wadah semak dan imbang yang tegas dan benar-benar efektif dalam kerajaan sekarang. UMNO akan memberikan alternatif yang lebih baik, bukannya sekadar menabur harapan yang kemudiannya dimungkiri sesedap rasa. Ketiga, kita mesti beriltizam untuk memerangi politik wang dan mematikannya. Politik wang telah menjerumuskan UMNO ke tahap yang kita rasai sekarang. Ia bukan saja menyebabkan UMNO tewas, tetapi menjadikan parti kita semakin lemah dan tidak berketahanan. Kepada semua ahli UMNO, sedarlah, politik wang adalah jelik, jijik dan keji. Keji pada agama, keji pada adat, keji pada amalan. UMNO hanya untuk mereka yang bersih, berjuang dan mengasihi bangsanya sendiri. Kita mesti membunuh politik wang sebelum politik wang membunuh UMNO. Keempat, UMNO yang tewas ini akan menjadikan idea sebagai modal politiknya, bukan lagi wang dan kuasa. UMNO akan menggunakan kecerdikan pemikiran unggul, idea terbaik dan fikrah yang progresif sebagai modal politiknya. Ia mesti dibangunkan semula dengan pemikiran terbaik, pendekatan yang kreatif, idea paling luar biasa dan mempersonakannya. UMNO akan menjadi a learning political party yang akan menyerap keunggulan intelektual dan kecerdasan dari semua pendukungnya, baik ahli parti maupun dari orang Melayu dan bukan Melayu, yang bersedia untuk menyumbang kepada tanah air. Perjuangan politik kurun ke-21 adalah tentang percaturan dasar terbaik, program paling memanfaatkan, kepimpinan paling kompeten dan institusi paling moden dan termaju. Gerakan UMNO pasca PRU15 akan berorientasikan data, kajian, ilmu baru dan pendekatan termaju. Lebih penting, menjadikan idea sebagai modal politik UMNO harus membenarkannya, berlakunya perubahan generasi atau generational change yang sangat diperlukan oleh parti ini. Kita tidak akan menjadikan senioriti atau usia sebagai aset mana-mana pemimpin UMNO. Kita akan membenarkan parti ini untuk benar-benar digerakkan secara bermakna oleh generasi semasa. Generasi yang lebih mengerti akan tuntutan dan keperluan terkini. Kelima, mari kita menyemak kembali agenda Melayu demi kemajuan bangsa dan tanah air. Tumpuan saya ialah untuk menjadikan UMNO sebagai suara sebenar kepada orang Melayu dan seluruh warga tanah air ini. Memperjuangkan kepentingan bangsa Melayu tidak akan dilakukan dengan meninggalkan bangsa lain dalam apa jua cara sekalipun. Sudah tiba masanya agenda Melayu UMNO disemak semula. Ia mesti direkayasa, diberi kelonjakan baru dan ditambah nilai. Seperti yang saya pernah ungkapkan dalam ucapan sulung pertama saya sebagai timbalan Presiden UMNO, UMNO mesti menggalas usaha The Malay Renaissance. Langkah yang konkret dan berkemajuan akan diambil agar bangsa Melayu dalam dekat pencerahan ini menjadi lebih kompeten, berdaya saing dan maju. Saudara saya sekalian, dengan semakkan semula agenda Melayu ini, UMNO akan ada tawaran baru atau a new deal kepada bangsa Melayu dan rakyat Malaysia. Parti ini akan merangka agenda paling progresif untuk bangsa Melayu demi memajukan mereka.
Inilah iltizam kita sewajarnya untuk tanah air melalui UMNO. Tugas kita saudara sekalian selepas ini adalah meyakinkan semua pendukung UMNO dan orang Melayu agar mereka berkongsi iltizam ini. Yang kurang ditambah baik, yang tertinggal kita lengkapkan, yang kabur kita jelaskan. Tetapi yang paling penting sekali saudara sekalian, tiada sebab pendukung UMNO dan orang Melayu harus menolak keazaman baru ini. Seruan ke arah kebaikan adalah seruan yang mesti kita bangunkan bersama. Kepada semua yang di luar sana, dengarlah, nantikanlah dan saksikanlah. Dengan iltizam awal ini akan bermulalah episod pengislahan sebenar UMNO insya-Allah. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, ya, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, kita akan menghadapi 6 pilihan raya negeri. 6 pilihan raya negeri. Di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Negeri Sembilan, di Selangor dan juga di Pulau Pinang. Kita di peringkat kepimpinan parti sedang meneliti dan sedang kita meneroka jalan yang harus kita terokai. Itu sebabnya kita sedang berunding apa yang terbaik untuk parti kita untuk kita menghadapi pilihan raya 6 negeri ini dan juga menyiapkan parti kita untuk berhadapan dan bersedia menghadapi pilihan raya ke-16. Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Ketua Pemuda kita, telah dipertanggungjawabkan oleh kepimpinan, iaitu oleh Presiden, untuk menjadi sebagai Chief Secretariat untuk meneroka jalan ini. Tampil ke depan, bagi idea, bagi pandangan. Ya, tampil. Kita bersedia mendengar sebelum kita membuat keputusan. Kita akan olah apa sahaja pandangan. Kita akan terokai apa sahaja jalan dan supaya kita dapat pastikan yang terbaik akan kita lalui untuk membangun dan juga menjadikan parti UMNO ini sebuah parti yang bangkit semula pada pilihan raya ke-16 nanti insya-Allah. Ya. Saudara sekalian, dengan hati yang sangat ikhlas, kalau saya terusik mana-mana sanubari ucapan saya tak tepat tadi, yang tak perlu saya sebut, saya minta maaf. Tetapi inilah harapan saya. Inilah harapan parti. Inilah luahan parti hati Presiden petang tadi. Untuk melihat parti kita bangun semula. Inilah orang nak lihat kepada kita. Mari kita bangkit semula dan pastikan supaya yang penting saya memohon kita kembalikanlah semula kesatuan kita dalam UMNO. Mari kita semua, marilah semua kelompok, kabilah dan kepuakan dalam UMNO. Ya. Kabilah-kabilah, puak-puak ni, mari kita sama. Kita selamatkan parti dulu. Kita berikan ia nafas baru. Kita baiki akan ia dengan jiwa dan raga, bukan sekadar kudrat. Kita singkirkanlah segala pemikiran kepuakan, kem, kelompokan. Kita hanya ada satu pasukan, iaitu pasukan UMNO yang mesti bangkit pada pilihan raya ke-16 nanti. Saya nak ambil kesempatan ni juga, nak marah-marahlah, ya, kepada ketua-ketua kabilah. Ya. Ketua-ketua kabilah, puak Ansar ke, Muhajirin ke, apa ke benda ke, belantak dia lah. Ya. Ya. Banyak sangat puak-puak kabilah-kabilah dalam UMNO ni. InsyaAllah, UMNO telah memberikan kita semua peluang untuk menikmati kuasa dan nikmat kesenangan melalui UMNO. Sekarang ini adalah masa untuk kita semua memberi semula, maka marilah kita bersatu dan bersama-sama memberi sebanyak-banyaknya kepada parti UMNO yang kita sayang ini. Kita hanya ada peluang ini. Kalau kita sia-siakan peluang ini, maka UMNO akan ditalkinkan dalam satu abad yang akan datang. Dengar cakap saya malam ini. Ini satu-satunya peluang kita. Kalau kita abaikan peluang yang ada ini, dalam masa satu dekat, qulu inna ilaihi raji'un kepada UMNO. Ya? Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita najiah kita ini dapat kita bersatu. Kepada semua perwakilan UMNO, semoga pertemuan kita malam ini, perbicaraan kita malam ini, kesatuan kita dan perpisahan kita ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala jua. Saudara saya sekalian,
Selamat bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meresmikan Perhimpunan Agung Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO Malaysia 2022. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.